mencatatkan Barisan Malaysia mencatat 20 kerusi, manakala Pakatan Rakyat mendapat 8 kerusi di Parlimen. Jadi mungkin doktor boleh respon sikit agaknya melihat kepada setakat ini saja secara rasmi Malaysia kini mengeluarkan 20 kerusi oleh Barisan Nasional. 20 kerusi ya, 20 kerusi ni 10% ya. Jadi apapun dalam konteks pilihan raya ni, kita mana-mana gabungan parti memerlukan sekurang-kurangnya, kalau nak simple majority tu 112 lah ya. Tapi kita nampaknya buat masa ini BN mendahului Pakatan Rakyat, dan ini nampaknya saya percaya dalam masa mungkin sejam lagi ni banyaklah keputusan yang akan kita terima. Kita tengok mana seat yang panas, orang kata, yang mana yang negeri-negeri yang sama ada akan ada peralihan semula ataupun sebaliknya. Ini kita kena lihat dengan lebih dekat lagi lah dalam masa yang terdekat ni. Okey doktor, melihat kepada peranan golongan belia, ataupun kalau kita lihat golongan belia ini juga merupakan antara pengundi yang mula menunjukkan dah mula mengundi lah maksudnya. Jadi macam ia juga takat ni mempengaruhi keputusan pengundian. Ataupun komen doktor. Okey Linda, ini apa yang kita bincangkan tentang pengundi muda ni memang menjadi satu isu dalam mana-mana pilihan raya pun. Okey. Pengundi muda ni kadang-kadang kita panggil juga silent majority, kerana kita tidak tahu ke arah mana mereka akan memberi undi. Yang pentingnya di sini, kalau kita nak mengkaji tentang pengundi umumnya lah, sama ada mereka ni muda atau tidaknya, ada beberapa cara yang kita boleh tunjukkan. Satunya apa yang dipanggil life cycle approach. Life cycle approach ini kita kaitkan dengan satu pendekatan di mana semakin meningkatnya umur seseorang itu, semakin banyaknya tanggungjawab mereka, semakin kurangnya kemungkinan untuk mengambil risiko. Okey, jadi mereka ialah semakin umur tu meningkat, semakin bila dah berkeluarga, mempunyai tanggungjawab, menentukan pendidikan anak-anak, menentukan your household and so on, umumnya mereka ke arah status quo. Okey, tapi bagi mereka yang muda, yang masih lagi tidak mempunyai tanggungjawab terlalu banyak, mungkin untuk diri sendiri sahaja, mereka ni lebih tinggi kemungkinan untuk mengambil risiko. So life cycle approach ni menunjukkan bahawa bagi seseorang, kalau kita tengok daripada kemungkinan untuk mengundi itu, mereka ini lebih senang untuk menerima perubahan atau membuat perubahan, kerana anggapan risikonya tu mereka lebih berani, kerana kurang tanggungjawab secara umumnya, sanggup menghadapi perubahan lah, itu satu cara untuk melihat pengundi muda ataupun pengundi secara umum. Lagi satu pendekatan yang kita boleh gunakan ialah apa yang dipanggil pendekatan cohort approach. Cohort ni peringkat umur, selalunya lebih kurang kita ambil satu dekad lah. Mereka dalam umur 20-an, mereka dalam 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, mungkin 60-an ke atas, dan yang tengah tu mungkin kita boleh kelompokkan lah kepada yang telah bekerja ni 30 hingga 40 tu, tu satu grup di situ. And then yang 20 ni, ini 20 hingga 30 ni yang pengundi muda. Kenapa kita bahagikan secara kohort? Kerana mereka melalui pengalaman dalam hidup tu secara berbeza. Kalau kohort yang 50 atau 60 ke atas ni, mereka melalui zaman, atau yang 55 ke atas tu kan, mereka melalui zaman daripada kemerdekaan. Mereka tahu bahawa betapa susahnya untuk mendapat kemerdekaan itu. Mereka melalui Mei 15. Perkara-perkara sini akan mencorakkan cara pengundian dan pemikiran mereka. Okey.
kohort yang lebih muda antara 40 tu, 40 ke 50 ni ataupun 35 ni, mereka ini mungkin mereka ini melalui zaman di bawah pentadbiran Tun Mahathir. Ini pun satu lagi corak pemikiran yang mereka ada. Mereka melalui satu zaman di mana ekonomi negara berlaku dengan baiknya. Ya, kita ada cycle ekonomi tu di mana ada penurunan, tetapi umumnya mereka kurang mengetahui tentang kesusahan, ya. Dan kebanyakan yang mereka dapat lah, ya. Yang muda ni pula, yang 20 hingga 30, ya, ini ni mungkin first time mengundi ni, ya, mungkin terlepas tahun 2008 dulu, tapi sekarang mereka dapat mengundi. Mereka ni pula pada umumnya memang social media punya generasi lah, ya. Dan jadi pengalaman hidup mereka ni berlainan. Jadi setiap kohort ni cara parti politik untuk berkempen ke mungkin berbeza. Cara mereka mengundi ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup tu, kohort-kohort yang ada ni. Okey. Jadi kita kena peka lah tentang perkara sedemikian apabila kita bercakap tentang pengundi, terutamanya ini pengundi muda. Jadi kalau kohort yang 30-an ni, 20 hingga 30 ni, ya, apa yang mereka, dan kita kaitkan balik dengan yang approach life cycle tadi, ya, mereka lebih sanggup mengambil risiko. Jadi mungkin mereka grup ni lebih senang, ya, untuk membuat keputusan dari segi memberi undi kepada Pakatan Rakyat katanya, ya. Cuma kohort yang lainnya tu akan melihat kepada mungkin faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi, kestabilan ekonomi seringkali dikaitkan dengan keyakinan katalah investor luar datang, kerana mereka tahu kerajaan itu mereka boleh percaya. Bukan percaya, mereka tahu track recordnya. Track record yang belum diketahui ni agak sukar, at least pada awalnya lah, sehingga mereka dapat mengenekahkan cara yang mana mereka boleh menjalankan urus takbir yang baik, ya. Jadi perkara-perkara yang sebegini yang kita kena ketengahkan. Lagi satu pendekatan kalau kita nak lihat ialah tentang identifikasi parti. Melalui proses sosialisasi, sama ada melalui sekolah, melalui mula-mulanya kalau sosialisasi dalam seseorang tu, dia akan melalui dari keluarganya dulu, kemudian ke sekolah. Ke sekolah tu maknanya rakan-rakan. Tetapi memang social media tu satu lagi proses sosialisasi, dan media secara umum, ya, ejen sosialisasi. Jadi identifikasi parti, dia punya rasa kecenderungan orientasi kepada sesuatu parti itu seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita panggil ejen sosialisasi lah. Kalau dia memang keluarganya tu dari kecil lagi, ya, dibawa dalam perkampungan, dalam keluarga UMNO lah katakan, dan mungkin dia lebih senang identifikasinya sedemikian. Kalau tidak, mungkin sebaliknya. Jadi kita lihat bahawa identifikasi parti itu adalah sesuatu yang mungkin lebih peka untuk mereka dalam kohort yang lebih mature, ya. For those who are over 40 or 50, chances are party identification might be higher compared to the younger ones. Okay, so these are some of the issues in terms of younger voters, and they are also, if you don't mind, we are just yeah. And sometimes they are also influenced by external environment. Yeah, external environment. They get news from outside. They see, for example, Arab Spring that had occurred in the past year and a half or so. Yeah, but we also see, yeah, we have the spring, but what are the consequences? So these are some of the things that
sometimes you don't it can influence your judgment ya bagi pengundi-pengundi yang ada tu. Jadi perkara-perkara sedemikianlah yang umumnya kita lihat boleh mempengaruhi pengundi.